Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dehia Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 29 Ogos 2022. Program Jelajah Bajet 2023 Kementerian Kewangan hari kedua di Sabah menyaksikan sesi libat urus berkaitan isu-isu golongan rentan yang disertai 46 wakil terdiri daripada 9 agensi kerajaan dan 37 pertubuhan bukan kerajaan mendapat reaksi positif. Antara dicadang termasuklah menambah baik pengurusan dan penyaluran dana. Kita lihat memang ada kekangan dari segi dana dan kita juga lihat perlu ada satu koordinasi yang lebih jelas. Terutama sekali hubungan di antara negeri dan federal itu perlu kita perkasakan supaya kita lebih teratur dari segi bagaimana kita dari segi penyaluran, peruntukan dan sebagainya. Menurut Yamani, semua cadangan yang diutarakan golongan rentan didengar dan akan dibincangkan di peringkat seterusnya. Inilah yang kita mahu supaya daripada pihak kerajaan sendiri mendekati grassroots kan. Jadi kalau kita grassroots tidak menyuarakan apa yang keperluan kami, bagaimana kerajaan boleh membantu? Boleh menyampaikan sendiri tanpa ada orang tengah. Maksudnya YB Menteri akan mendengar dengan teliti bersama tim bajet mereka dan diharapkanlah akan ada beberapa kemajuan, beberapa peruntukan-peruntukan diberikan kepada kumpulan sasar. Kerajaan negeri akan membentangkan rang undang-undang RUU Pindaan Perlembagaan berkaitan anti lompat parti dalam persidangan khas Dewan Undangan Negeri DUN yang diadakan dalam masa terdekat. Langkah itu sejajar komitmen kerajaan negeri untuk mewujudkan kestabilan politik di Sabah setelah sekian lama berdepan keadaan politik tidak menentu. Pengurusi GRS yang juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata Sabah memerlukan kestabilan politik bagi meneruskan agenda pembangunan di bawah Pelan Sabah Maju Jaya yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Datuk Haji Jinor berucap sempena program jelajah GRS Parlimen Keningau di Dewan Masyarakat Keningau. Dalam masa sama katanya GRS sedia hadapi pilihan raya umum PRU ke-15. Subuhan itu, kesemua parti komponen dalam GRS perlu terus sehaluan dalam memastikan kemenangan dicapai bukan hanya dalam PRU ke-15, malah PRU DUN Sabah. Program dihadiri kira-kira 7,000 orang ini merupakan jelajah GRS yang pertama dan akan turut diadakan di kawasan parlimen lain. Pertubuhan Malaysia Hindu Sanggam Negeri Sabah menyokong penuh penganjuran program Doa Sayangi Malaysia yang dianjurkan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS untuk memberi peluang kepada rakyat bukan beragama Islam bersama-sama mendoakan kesejahteraan Malaysia. Presidennya Datuk Dr. Madhavan Karupia berharap program diteruskan kerana mampu menjadi platform menyemarakkan rasa cinta terhadap negara, memupuk semangat perpaduan dan sikap toleransi dalam kalangan rakyat majmuk. Saya bangga dan beribuan terima kasih dan harapan ini sungguh bagus. Dan beragama, beretnik, semua orang kumpul sini. Kalau ini tidak ada ini Merdeka punya celebration, mungkin kita tidak akan jumpa, Ini harapan akan teruskan, lanjutkan dengan kebudayaan negeri Sabah. Beliau menyatakan demikian kepada media sempena program Doa Sayangi Malaysia di Kinabalu Sri Pasupathinat, Tempel Kota Kinabalu. Untuk program Doa Sayangi Malaysia sempena Hari Malaysia ini kita telah bercadang supaya satu perarakan doa yang disertai oleh 4 persatuan keagamaan ini diadakan di Tanjung Lipat pada 11 September ini. Program Doa Sayangi Malaysia turut dijayakan gabungan Persatuan Cina Sabah, Persatuan Kinabalu Sing Sabha, Malaysia Hindu Sanggam Sabah dan Persatuan Bumi Putra Kristian Sabah. Kita harap dia dapat berterusan dan juga kalau boleh lebih lagi meriah. Saya rasa saya setuju dengan semua pihak bahawa perpaduan adalah unsur yang paling penting di negara ini. Keluarga Malaysia adalah satu keluarga yang besar. Secara unik, rakyat Malaysia cari persamaan dan tolak perbezaan. Dengan ini, apa yang kita capai?
Dengan mencari persamaan, kita akan maju. Dengan menolak perbezaan, kita dapat mengelakkan perpecahan kaum. Tagal tradisi Kampung Balung Kokos berpotensi dijadikan ekor pelancongan perikanan baharu di Tawau yang mampu menjana pendapatan masyarakat luar bandar. Program yang mendapat kerjasama Jabatan Perikanan ini merupakan tagal yang pertama diwujudkan di bahagian pantai timur Sabah sejak Mei 2022. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balung, Hamid Awang, sistem tagal berupaya melindungi dan memelihara alam sekitar sungai, termasuk ekosistem, habitat ikan dan perairan daripada tercemar. Kita memang mengharapkan agar tagal yang ada di Kampung Balung Kokos ini menjadi satu tarikan kepada kawasan-kawasan lain untuk mencontohi tagal yang kita laksanakan di kampung ini. Dan kita juga mengharapkan dengan adanya tagal di kampung ini akan dapat menarik ikut pelancongan. Beliau memberitahu media selepas menandatangani plak perasmian tagal dan aktiviti melepaskan benih ikan di Sungai Kampung Balung Kokos Tawau. Sementara itu, Timbalan Pengarah Perikanan Sabah Azhar Kasim berkata, pihaknya berperanan sebagai penasihat teknik serta memberi bimbingan dan latihan kepada semua ahli jawatan kuasa tagal yang terlibat. Keunikan yang saya masukkan di sini adalah ikan-ikan yang ada di sini yang kita tagalkan telah pun sedia dijinakkan. Jadi memang memudahkanlah dari segi pelaksanaan masa depan untuk kita memperkeruhkan tagal dan sistem tagal itu sendiri di kawasan Kampung Balung Kokos ini. Bagi pengerusi tagal tradisi Kampung Balung Kokos, Rashid Madikal, pihaknya bercadang melengkapkan kemudahan fasiliti lain di lokasi ini bagi memudahkan pelancong melakukan aktiviti perkemahan. Kami berazam untuk, kalau boleh, kami akan tagal seluruh sungai di Balung Kokos ini. Buat masa ini, saya baru tagal hanya 2 km saja. InsyaAllah kalau kita sudah establish, kita akan memohon untuk sepanjang Sungai Balung lah. Sehingga kini, 585 buah kampung di Sabah telah menyertai sistem tagal yang diperkenal Jabatan Perikanan Sabah. Baik, perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baharu COVID-19 susut 22 kes menjadikan jumlah baharu semalam 212 kes. Tiada kematian direkodkan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, penurunan itu disebabkan jumlah sampel ujian yang lebih rendah iaitu 2,333 dengan kadar positif 9.56%. 11 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu manakala 6 daerah lagi mencatatkan kes 2 angka. 209 kes berada dalam kategori 1 dan kategori 2, manakala 1 kes dalam kategori 3 dan 2 kes lagi dalam kategori 4. Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah yang diadakan serentak melibatkan semua pejabat pendidikan daerah PPD seluruh negara merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan di bawah kluster program bersama Semarakan Transformasi Pendidikan. Sempena Bulan Kebangsaan, ia bertujuan menyebarkan projek dan usaha KPM dalam meningkatkan sistem pendidikan di Malaysia. Pegawai Pendidikan Daerah Penampang Indang Kasisi Bin berharap pelaksanaan program dapat mempamerkan fungsi dan seliaan PPD selain menyampaikan maklumat terkini, dasar dan perkhidmatan baharu pendidikan. Memberi ruang dan peluang kepada masyarakat untuk mengetahui lebih dekat tentang peranan dan fungsi PPD dan seterusnya dapat informasi terkini berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar perkhidmatan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Menurutnya, Hari Terbuka PPD mampu mempamerkan inovasi dan pencapaian hasil murid dan guru melalui elemen Sekolahku Sejahtera yang dirangka bagi mewujudkan sekolah yang selamat, aman, selesa, menggembirakan, membina dan menyeluruh ke arah kesejahteraan masyarakat. Manfaat dengan program ni kita dapat banyak info di sini dan juga dapat mendekatkan dengan bersama warga di sini seperti yang di PPD Penampang segalanya.
Jika kita dapat lihat semua pameran bahan bantu mengajar, semua dari pemulihan khas, kita dapat lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid sepanjang berada di dalam sekolah. Ya, sementara itu, sempena Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Ranau di Ranau, Adun Karanaan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menyarankan golongan pendidik lebih kreatif dalam usaha menambah kualiti graduan di daerah berkenaan. Menurut Datuk Masidi, fasa 2 kecemerlangan pendidikan adalah menghasilkan graduan yang memiliki kebolehpasaran tinggi dan mudah mendapat peluang pekerjaan. Dalam pada itu, beliau yakin sektor minyak dan gas memberi peluang pekerjaan lebih baik untuk anak-anak Sabah. Justru pelajar digalak menceburi bidang kejuruteraan yang berkait rapat dengan sektor tersebut agar lebih berdaya saing dan memenuhi keperluan industri. Ya, Sabah menyasarkan 40 pingat emas atau kedudukan 5 teratas dalam Tamasya Sukan Malaysia SUKMA edisi 20 yang akan berlangsung di Ibu Negara bulan depan. Ketika ini, semua atlet terlibat giat membuat persiapan akhir bagi 294 acara yang akan disertai. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, kontijen Sabah terdiri 466 atlet dan 156 pegawai serta jurulatih. Setakat ni persiapan kita berada dalam keadaan yang baik dan setakat ni okeylah alhamdulillah, dan kita harapkan dan kita juga doakan ya agar atlet-atlet kita berjayalah mencapai apa yang mereka impikan, sekaligus dapat mengharumkan nama Sabah dan mencapai target yang kita inginkan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Amazing Youth Race sempena Bulan Kebangsaan 2022 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Andi menyampaikan anugerah khas Menteri Belia dan Sukan kepada calon pelajar terbaik bagi anugerah Global Student Prize 2022. Harapan saya untuk belia-belia yang lain untuk terus berjuang dan lebih banyak belia yang menyertai aktiviti-aktiviti kebangsaan dan juga antarabangsa. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah, semarakan semangat patriotik keluarga Malaysia teguh bersama. Saya Muhammad Dehia Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.